Kita akan mulakan langkah pertama di dalam analisa, iaitu kita akan tengok Forex Factory. Forex Factory. Forex Factory. So di Forex Factory, ini dia Forex Factory. Okey, kita tengok dulu scanner dia macam mana. Kita bagi dulu bacaan scanner. Kita tengok Euro USD dia terus buat paling apa ni, bacaan paling rendah lah pada tahun 2021 ni, dengan hari ini dia turun sebanyak negatif 1.22%. Dan seterusnya diikuti dengan GU juga. GU pun turun tapi dia masih kata tak serendah, yang bukan poin paling rendah lagi, dengan negatif 1.6%. Ini menunjukkan USD sangat kuat, mungkin disebabkan oleh FOMC, berita FOMC pada awal pagi hari ini, pagi tadi. UJ, USHF dua-dua naik dekat 1%, USHF 1.18%. UK dia naik sekejap, lalu ni dia turun balik. Mungkin kita dapat lihat ada berita mengenai minyak. Mungkin pada kita akan scan sikit, kita akan scan sikit, scan. Untuk AUD, AZD, AUD USD dan AZD USD, pair yang orang kata kembang, pair yang kembang, kita dapat lihat pergerakan harga yang turun dengan sebanyak negatif. Okey, negatif 1.45 untuk AUD USD dan 1.12% untuk AZD USD. Ini menunjukkan pair-pair ini tidak orang-orang USD sangat-sangat kuat lah sejak berita pada awal pagi tadi. Siapa yang sell, siapa yang buy USD pada mana tadi boleh lebih lama sikit, sebab mungkin ada berita positif balik yang membantu dolar itu kuat, terutama yang mungkin ada orang kata apa, ada nak perang pula lagi CFF. Perkataan perang pula di Rusia dengan Amerika ni tengah kecoh kat TikTok tu, kita nak tengok lah. Nak kata apa? Dia kata apa? Saya kata apa, saya tak kata apa lah. Perang muda gimana? Perang pula. Dah COVID baru nak selesai, dia perang balik. Dan untuk berita, kita tengok pada sekilas lalu pada minggu ni, kita dapat lihat pada hari Isnin, big news untuk Euro yang mana positif bagi bacaan Jerman, dan diikuti pada 5.30 petang Isnin GBP negatif lah. Dan awal pagi Selasa kita ada berita mengenai Australian dollar yang mana bacaannya positif, dia menguatkan lagi sentimen AUD sebenarnya, atau trade AUD NZD. Dia sebenarnya sangat bullish lah untuk AUD dengan berita-berita positif ini, dan juga tambah dengan faktor bank Australia nak meningkatkan kadar interest, kadar faedah. Kita ini dan memihak pada currency yang meningkatkan kadar faedah. Seterusnya pada hari Khamis, hari Rabu ada bank cuti untuk Australian dollar semalam lah. Dan pada pukul 11 malam kita dapat lihat CAD, Big Impact News CAD, yang mana ramai orang ramai orang fikirkan CAD akan Bank of Canada akan meningkatkan overnight rate, tapi apa yang berlaku, dia mengekalkan mengekalkan rate dia dengan 0.25%. Ini menunjukkan CAD masih dalam mood untuk buat investment. Dan kita dapat lihat selepas ni terjadi saja, CAD terus melemah, dia terus drop sampai ke pada pagi tadi jam 12 kita kata. Dan pada 11.30 malam semalam ada berita untuk pedagang minyak, crude oil inventories, bacaan dia negatif 2.4 million, lebih banyak daripada 1 million yang dijangkakan dan lebih banyak daripada previously. Ini menunjukkan lebihan minyak yang sepatutnya pada, kalau tentang trade minyak, kita dapat lihat yang price tu dia sebenarnya dia turun sekejap, lepas tu lah ni dia bantai balik sebabkan oleh fundamental news yang lain. Okey, seterusnya pada hari Selasa, hari Khamis pada hari ini ada press conference untuk BOC, dan news masih tidak memihak lah pada CAD. Dan kita dapat lihat pada pagi tadi, sesi pagi tadi CAD melemah. Dan seterusnya 3 pagi tadi ada FOMC dan kalau FOMC USD tak kuat, walaupun rate
kadar faedah dia kekal, tak seperti CAD tak seperti CAD yang mana kekal tapi dia lemah, tapi untuk USD dia kekal tapi dia lipat. Dan pada awal pagi tadi 5.45 pagi ada CPI news untuk ZD kiwi dengan bacaan positif, tapi dia tak boleh berapa impact sangat dari FF, masih IUD sangat kuat lagi. Dan pada 9.30 malam tadi ada big impact news untuk US dollar sebanyak 6.9 yang menunjukkan lebih tinggi pada prediction iaitu 5.3%. Ini big impact news untuk USD dan kita dapat lihat USD terus mengukuhkan. Kalau tuan-tuan tengok gold sudah break kawasan trendline GH4 dan momentum sell sebenarnya dia bagi saya akan jadi lagi sell. Dia akan jadi lagi sell disebabkan oleh satu lagi faktor iaitu kita nak raya Cina. Biasanya time raya Cina ni orang akan cash out duit untuk beli, untuk bagi hadiah. Seterusnya pada pukul sekarang ni kita tengah tunggu pukul 11. Okey, pukul 11 dah. Pukul 11 belum lagi lagi kurang setengah jam, 40 minit lagi. Ada major impact news untuk USD. Sekiranya positif, mungkin USD akan sama lagi kuat. Dan esok kita ada satu big impact news lagi untuk USD iaitu Core PCE Index. Core PCE Price Index yang dijagakan sama. Okey, ni hujung-hujung hari Jumaat. Kita tak galakkan sangat tuan-tuan untuk trade sebab biasanya market akan bervariation lah. Itu yang biasa kita akan nasihatkan kita punya trader. Untuk berita memang banyak. Yang terkini kita ada 11 minit lepas cross domestic product untuk kuarter 4 tahun 2021. Ini menunjukkan increase, increase annual rate of 6.9%. Ini bacaan tadi lah. Sama saja kita tak mahu ulang balik. Jadi bacaan dia sangat-sangat positif untuk USD. Seterusnya saya akan pass ke Seafood F untuk tengok currency yang strong yang tuan-tuan mungkin berminat, boleh ikut currency strong ni untuk scalping pada malam ni. Alright. Okey, terima kasih Sifu S. Alright. Supaya tak tunjuk kau terima kasih kan. Okey, dah dapat tak? Dapat. Enggak, dia punya apa ni? Charger tercabut. Itulah. Okey, kejap Okey, untuk currency strength tuan-tuan. Currency strength ni dia kadang-kadang dia membantu sebenarnya. Dia membantu untuk tuan-tuan apa ni ada orang kata apa ada panduan lah, ada panduan tu tengok currency apa yang sekarang tengah menguat. Okey, currency apa sekarang tengah lemah. Okey, tuan-tuan boleh matchingkan dengan Forex Factory lah. Okey, kita base kepada finviz.com ni. Okey, euro USD tuan-tuan tengok dia negatif 0.84%. Okey. Bermaksud USD kuat. Okey, USD tengah kuat. Tuan lihat sendiri negatif 0.81% sebenarnya agak kuat sebenarnya agak tinggi. Dan kalau tuan-tuan lihat pergerakan candle sudah break dia punya kawasan support yang sebelum ni iaitu di area lebih kurang lah 1.119 something. Okey, so dia sudah break area support tu dan sekarang dia tengah turun. Sekiranya candle itu close, maka insya-Allah dia akan sampai lagi. Macam keadaan ni tuan-tuan boleh tarik Fibo, insya-Allah dia akan turun ikut Fibo tu lah. Okey. Alright. So untuk GBP USD. GBP USD kita nampak juga USD memang tengah kuat sekarang ni, iaitu dengan sebanyak negatif 0.62%, bermaksud kuatlah sebenarnya lebih pada 0.5 ni agak kuat. Dan candle continue candle kalau tuan-tuan lihat dekat area sebelum candle yang merah turun tu kan dia ada continue area, candle kapit lah sebenarnya tak. Candle kapit tu di sebelah candle kapit sebelah sana pun ada dua candle kapit. Bermaksud dia sudah break kalau mana candle continue area lah, continue area dan juga dia sudah break satu kawasan support yang kuat lah. Dan insya-Allah dia sekarang sudah bergerak dan insya-Allah dia akan cuba cari kawasan support yang paling hampir dengan dia iaitu di area 1.32. Okey, USD JPY. USD memang tengah kuat tuan-tuan. Tengok dia punya sebatang dia pun dia boleh tapau 3 candle boleh tapau 3 candle Tuan-tuan lihat sekiranya candle itu close dengan candle hijau dan melebihi kawasan candle kapit sebelah tu, iaitu kawasan resisten yang kuat tu, maka dia akan bergerak
terus ke 11600 dan ke atas, insyaAllah. Okey, sebab tuan lihat dekat ganda kapit tu, dekat seberang di sana ada area resisten yang sangat kuat. Kalau dia keluar dengan merah dan berada di atas 115.46, maka pergerakan ke atas adalah sangat tinggi. Sebab apa? Dekat sini dia punya bacaannya plus 0.71%. Agak kuat sebab lebih pada 5. Okey, untuk minyak juga. Untuk minyak, tuan-tuan boleh lihat USD tengah kuat sekarang, tuan-tuan. Tengah kuat. Okey. Minyak tengah Alright. kuat. Minyak tengah kuat tu USD berada. Minyak tengah kuat iaitu positif 1.26%. Sorry tuan-tuan. Alright. So, tuan-tuan tengok dekat area 85 tu, level 85 tu iaitu area resisten yang sangat kuat. Maka sekarang ni kita lihat ada candle biru ataupun candle hijau yang kuat dah break dah. Candle sebelum tu dah break dah level resisten yang kuat sebelum ni, dan sekarang candle yang terbentuk adalah candle biru, dan insya-Allah minyak akan meneruskan kenaikan lagi, insya-Allah. Okey, USD CAD, nampak tuan USD kuat, okey, tetapi tidak sekuat mana kalau dibandingkan dengan CAD, sebab UK lah kan, sebab positif 0.09% sahaja, sebab dia sudah sampai area high volume area yang sangat kuat. Ini kata resisten yang kuat tu sebab big candle dekat area situ dan juga ada 2-3 candle kapit dekat situ, bermaksud itu adalah resisten yang memang kuat yang dia kena break. Kalau dia tak boleh break, dia akan turun balik. Itu saja. Okey, CAD tengah kuat tuan-tuan. Alright, USD CHF. USD nampak sangat kuat Dia punya candle yang terbaru ni kalau close dengan keadaan macam tu, tapau dia boleh pergi sampai 0.935 dan ke atas lagi, insya-Allah. Sebab dia punya kena positif dia tu positif 0.95%. Sangat-sangat kuat tuan-tuan. Sangat-sangat kuat. Sebab apa? Kalau candle itu close, maka dia dah break kawasan resisten yang sebelum ni, dan insya-Allah next candle akan sampai ke atas. AUD USD secara rambang lah saya baca AUD USD, di mana USD juga kuat, negatif 0.65% melebihi 0.5 tu adalah kuat sebenarnya. Okey, di mana USD tengah kuat dan sekarang ni dia sudah break. Kalau belum break lagi lah, dia tengah buat satu candle bearish candle, dan bearish candle sekiranya close, maka dia sudah break level 100% di bawah tu, ataupun dia sudah break level support yang kuat, insya-Allah dia akan terus sampai ke 0.7. Area 0.7 lah paling hampir, dan mungkin juga dia akan sampai bawah lagi. Okey. Alright, untuk gold tuan-tuan. Untuk gold nampak USD juga kuat tuan-tuan, sangat kuat minyak kuat pada USD lagi. Tapi kalau untuk gold, USD lagi kuat pada gold, sebab apa? Negatif 1.78%. Okay, sangat-sangat kuat. Gold ini kemungkinan besar dia boleh sampai 1780 tu, insya-Allah lah dia akan sampai kan. Dan kemungkinan juga dia boleh sampai 1760. Kemungkinan. Apa-apa kena tengok juga. Alright. So NZD USD tuan-tuan. NZD USD ni dia tak banyak berbeza dengan AUD USD. Sebab NZD USD selalu ikut AUD USD. Itu petua lah kalau nak trading, dia ada petua dia lah satu-satu kan. So di mana USD tengah kuat sebanyak negatif 0.58%, tak berbeza dengan AUD USD 0.90 kan. So sekarang dia sudah break level resisten di bawah. Tuan-tuan kena tengok belakang-belakang sikit, di mana area support dia yang paling hampir, insya-Allah dia akan sampai, dia akan turun. Okey. Euro GBP. Euro GBP lebih kurang negatif 0.14 tak boleh dijadikan panduan. Bermaksud dia dalam keadaan consolidate lah. Dalam keadaan macam itulah, maknanya consolidate area. Maknanya dia akan bermain di dalam candle biru tu dulu. Tidak. Lepas tu dia mana dia boleh break candle biru tu atas ke bawah, itulah dia ikut arah. Tadinya macam itulah. GJ plus 0.05%. So tak boleh nak jadikan panduan juga sebab di bawah plus 0.5. Okay. So ini consolidate juga. Dia mungkin naik lah. Dia mungkin naik tapi tak kuat mana pun. Mungkin dia akan turun. Dari segi apa yang saya nampak, dia akan naik untuk test area 156 lah. Macam itulah. Okay. Alright. Untuk Bitcoin. Bitcoin kuat sebenarnya tuan-tuan. Kuat sebab apa? Dia tengah buat satu. Tapi kalau kita tengok dekat sini, Bitcoin pergerakannya sangat-sangat laju. Tuan-tuan, sangat-sangat laju. Jadi insya-Allah pada saya bawah tu sebab dia sudah ada rejection 2 kali echo tu, bermaksud dia mungkin akan naik juga sampai level 42.5. Lebih kurang macam itulah area resistance. Okey, ini secara overall view lah saya bagi idea. Okey, kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, USD lah paling kuat sekali.
Okey, diikuti dengan senior tu UCAT ni dia tak ada perubahan sangat, dia macam consolidate, okey, diikuti oleh NZD, yang lemah lah NZD, AUD, yang paling lemah adalah CHF, okey. So ini cantik juga jadi panduan USD CHF, Euro USD, JPY ya, GBP macam tu lah. Alright, saya pass kat sahabat saya untuk indeks dolar. Terima kasih Chief F atas perkongsian. Jadi saya akan berkongsi dengan tuan-tuan indeks dolar. Indeks dolar kita akan indeks dolar kat sini. Okey, indeks dolar ni sebenarnya satu indikator yang menunjukkan kuatan US dollar yang mana kita sesuai gunakan untuk gold ataupun major pair yang lain. Nah, cantik combine dengan from currency stream meter yang menunjukkan currency mana yang lemah lawan USD, dia yang paling tak dia pergi satu arah. So untuk M15 memang dia tengok buat kenaikan plus sampai 7. So kita tengok dulu di weekly candle. Okey, ini dia weekly candle, kita dapat lihat price dia buat gerakan ni yang sangat-sangat bullish. So, sekarang ni dia berada di 97.1, yang mana kalau dia close di atas ni, ini menunjukkan dia sudah break kawasan resistance yang dekat. So apabila USD dia break kawasan resistance dekat, kita kena confirm dulu sebelum dia kita buat sebayang merandaian, sebab esok masih ada satu lagi hari untuk trade. Sekiranya esok ada satu hari satu trade, maksudnya esok sekiranya ada berlaku rejection news yang tak baik untuk US dollar, dia akan jatuh di bawah meninggalkan shadow di bawah kawasan resistance ni, maka dia boleh jadi bearish. Okay, ini kita ada satu pertama. Manakala sekiranya dia mampu mengekalkan bullish momentum ni, arrow yang saya buat ni dia akan bertukar arah. So kita apabila dia break kawasan resistance, maksudnya dia akan cari resistance yang seterusnya. Okay, resistance seterusnya nak target atas ni tinggi sangat, tapi dia boleh sampai kawasan resistance yang valid ni. Kita boleh tengok macam ni 102 ni. Ini USD punya kawasan resistance yang kita lakukan di weekly. So ini kawasan support, dia break ramai orang ingat ni akan turun lagi sekali, dia touch 2 kali, buat huruf W, dan next target dia adalah di kawasan resistance. Secara naturally di kawasan resistance, dan minggu ni sekiranya dia kukuh menunjukkan ini continuation pattern. So apabila berlaku continuation pattern, kita kena tunggu pada minggu depan baru kita boleh tahu yang price akan boleh naik lagi kalau dia mampu close dengan body di atas kawasan resistance di weekly candle. Kita confirm balik dengan daily. So daily kita tanda balik kawasan shadow paling tinggi sebelum ni. So kita dapat ni kawasan resistance, dan hari ni kalau dia mampu kekalkan momentum bullish ni, maksudnya dia boleh naik lagi. Dan siapa yang buy dollar mungkin boleh hold kalau dia berada di kawasan macam ni. Ini menunjukkan US dollar nak terbang jauh. US dollar nak terbang jauh kalau dia nak. Dan esok hari Jumaat adalah penentu lah. Maksudnya kalau ada shadow di weekly tu menunjukkan esoknya dia buat fake out, dia masuk balik So apabila buat fake out, dia akan turun balik. Dia akan test kawasan sini, mungkin nak possibly balik, ataupun dia nak buat, dia tunggu satu point lagi untuk break lah. Time frame kecil H4 sudah break tuan-tuan. H4 sudah break, dan di kawasan sekarang candle ni masih lagi bullish. Mungkin time frame kecil ada sedikit rejection, tapi candle masih belum close, apa-apa pun boleh jadilah. Dan dapat lihat kat sini, candle dia segan-segan naik, mungkin dia parking kat sini dulu sebelum dia main consolidate, sebab ini sudah satu breakout di kawasan time frame daily. Dan time frame H4 sebenarnya sudah berlaku breakout confirm, cuma mungkin dia nak test kejap lah sebelum sekarang decision untuk naik atau turun. Okay, ini untuk baca indeks dolar. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang pair ataupun currency ataupun Bitcoin, pair Bitcoin yang tuan-tuan nak kita lihat bersama-sama, tuan-tuan tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah kami berdua akan cuba yang terbaik untuk bidang Malaysia pada tuan-tuan. Okay, sebelum saya pass ke C4F, saya akan buat saya akan buat goal dulu sebab saya janji nak buat goal C4F. Mantap. So ini contoh goal.
Saya dah tanya soalan tadi di MFM online. Adakah gold mampu turun lagi? Jawapan saya yes. Gold Huh, mampu boleh turun. Dan apa yang confidentnya kamu. tuan-tuan perlu tunggu, ini adalah satu correction. Di atas baik kita ni trend line. Saya pernah tanda trend line dan marking awal. Cari model yang nak cakap apa ni. Dan apa yang berlaku di H4 ni adalah solid breakout di H4. So next target kita dia ada beberapa area kawasan support. So ini support yang kukuh juga. Ini support yang kukuh ke apa yang pertama 1788, okay. 1788 support yang seterusnya mungkin dia akan cari. Ini support yang kedua dalam 1767. Ini dua area yang boleh buat pullback sebelum dia buat kenaikan semula, ataupun kalau dia mampu close di bawah ini dia akan berkata set. So untuk di H4, adakah kita boleh entry sell sekarang ni pada yang ada sebab sudah test trend line jadi siapa ada model untuk tahan BE kita boleh tak salah lah kat ni. Ni kena kapit kan sebab nak confirmation ni, naik konfirmasi ni. Tak atas ada sikit, settle. Tak sini kan. Tak perlu risau sangat. Okay. Dan TP kita boleh tak bawah ni lah. Ini TP pertama, TP kedua. Dua kali lah, kita dah faham. Ini kita punya next target lah. Dan ni dah boleh entry lah ni. Bagi saya lah. Tengok F15. F15 kalau tuan-tuan nak cantik, pastikan F15 jadi candle bearish dulu. Maksudnya ada candle bearish, confirm keluar candle bearish di F15 dan dia reject trend line ni, dia close di bawah trend line ni F15. Ini untuk confirmation ni trader. Kalau tuan-tuan rasa nak sell pucuk sini lah. Dan kalau kita kena tu, alhamdulillah kalau ada punya stop loss ni kita dirangkai pada 18.20. Okay, ini masih ada 20 minit. Ini sekiranya di H1, sekiranya dia mampu buat candle engulfing dan dia masuk balik candle ke dalam trend line ni, ini menunjukkan satu fake out. Maksudnya gold dia mungkin dia tuan-tuan boleh cut loss dulu kalau tuan-tuan entry sell kat sini kalau dia close di dalam trend line. Ini menunjukkan price tak mampu dia buat saja dia tengok keluar perlu masuk balik lah. Nanti dia akan buat kenaikan semula. Okay, dua situasi kita bagi dan situasi ini sebenarnya dia lebih kepada untuk bantu tuan-tuan buat signal atau bantu tuan-tuan untuk buat keputusan trading. So memang kita nasihatkan tuan-tuan untuk monitor lah untuk gold. Sekiranya dia mampu close di H1 di dalam ni menunjukkan mungkin dia buat fake out, jadi dia akan test balik kawasan atas ni. Sekiranya dia buat shadow bawah panjang ni, ini menunjukkan satu momentum sell yang kuat. Okay, dan dia akan sambung supaya kita mapping di time frame H4 ni, insyaAllah. Okay, baik, ini mapping saya untuk gold. Kita nak beri screenshot nak tengok. Okay, sebenarnya saya akan pass ke CPF lah. Okay, terima kasih CPS untuk gold dan juga indeks dolar. Betul nak share screen dulu. Saya ada ajak ni Cikgu Hafiz. Dia kata dia potong rambut. Dia bagi sini kena TP tadi ke dah. Ui, selamat dia potong rambut. Tengah potong rambut dari sini. Potong rambut ke? Ini punya kategori lain macam punya manusia lah. Alright, okay. Terima kasih CPS untuk apa ni indeks dolar dan juga emas ya tuan-tuan. CPS dia bagi dia kota janji tuan-tuan. Dia kata nak bagi emas, dia bagi emas. Saya tak tahu kenapa saya bumbu merah kat sini tak ada entry kat sini. Tak apa, cari lagi. Cari yang kita tengok apa yang kita entry yang sebelum ni. Adakah mengenal ataupun adakah stop loss. Okay, USD steady. Alhamdulillah tuan-tuan. Rezeki memihak kepada kita. So tuan-tuan letak stop loss mestilah di bawah yang kata tadi nampak continue area ni. Letak di bawah ni insyaAllah dia tak sampai. Kita zoom sikit. InsyaAllah tuan-tuan. Okay. Kita buat dia tuan-tuan, bukan dia buat kita. Okay. So nampak tak ini continue area. Tuan-tuan letak stop loss tak betul-betul bawah nampak. Kita letak bawah tak kena CP nampak. CP tuan-tuan. Tapi memang tak kena insyaAllah. Nampak CP. Dia macam saya kata lah sampai dekat tahap ni apa? Baby magneto dia akan patah balik sampai mana tak tahu, tapi dia akan naik balik nampak. Dan dah kena pun kita punya BE dan dah kena pun kita punya baby magneto. Okey, harap tuan-tuan faham macam saya kata itu. Alright, so alhamdulillah untuk USD CAD apa kita buang, kita akan bagi sini baru yang lama biarkan
GBP pun USD pun sama juga. Saya jangan bagi stop loss. Tapi kalau bagi stop loss, insyaAllah tuan-tuan, kita boleh lihat stop loss kita di area atas 0.32 dan Alhamdulillah dia memang nak kena, tetapi Alhamdulillah tak kena sebab kita bagi stop loss yang betul. So dia dah bounce dan sampai ke area magnet macam saya katakan hari tu. Alhamdulillah, dan tuan-tuan boleh continue lagi. Continue tak continue kita kena tengok. Sebab kita trading hari ni, kita kena tengok hari ni. Betul je, Betul. Yang lama biarkan dia berlalu. Okay? Yang Nampak tak ini? Tuan-tuan, Alhamdulillah tuan-tuan. Dia naik dan kena kita punya BE kita dulu. Siapa buat BE boleh lah. Siapa tak buat BE memang tanya lah. Habis. Ini kes yang fake out lah. Risiko yang kita kena ambil lah kan. Kena BE tu, kalau siapa buat BE tu kena lah. Kena CP-CP je pun. Kena CP. Kalau kata dia punya spread besar, bye-bye lah. Ini risiko yang kita kena ambil. Okay, tapi siapa buat BE, Alhamdulillah tanya, insyaAllah kena tu. Okay, so kita akan bagi signal yang baru. Tapi kali ini kita mula pada bawah. Okay, so USD JPY, apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita bagi signal untuk USD JPY? Kita tahu USD tengah kuat sekarang. USD tengah kuat, tetapi JPY pun tidak kurang hebatnya. Tidak kurang hebatnya sebab JPY berada dalam ranking 3 tercorot. Bermaksud dia boleh naik lagi lah dari segi apa yang kita faham. Okay? Sebab ini ada satu continue pattern, continue area candle kapit lah, dan insyaAllah maka sini pun insyaAllah dia akan buat. Okay. So cara dia insyaAllah tuan-tuan kita combinekan juga. Kita combinekan sebab apa? Kita dapat tahu satu, kita ada satu petunjuk yang baik, iaitu di area support dia tengah reject hari itu sekali. Tak. Okay. InsyaAllah tuan-tuan di area sini tuan-tuan boleh letakkan, okay, tuan-tuan boleh buat dua lah. Satu sebab ni dia dah reject, dia dah naik, dia dah buat satu baru. So sekarang dia sudah break area 100%. Okay, faham 100%. So macam mana tu tuan-tuan? Kita drawkan dia sampai sini. Sampai ni area 100% lah. So bila dia sudah break area 100%. Sekejap tuan-tuan. Draw lagi sekali. Patut ada makna ni Pak. Boleh, ada mana saja? Patut ada makna. Sebab apa? Tengok tuan-tuan, dia break level 100% dan insya-Allah buat banyak ni kan. Banyak mana kalau ada insya-Allah ni kali tu. Bermaksud dia sudah break dengan body area 100%, bermaksud tuan-tuan jangan risau, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tetapi kena masih jaga jugalah kita punya manajemen duit lah kan. Okay, so kat sini current price tuan-tuan letak CP sini. Dan BE tuan-tuan di mana? Selalu saya bagi tahu, cari area candle kapit yang berhampiran. Iaitu di sini kan candle kapit, okey, area 100% kan. Cari di bawah area 100%, candle kapit yang berhampiran mana? Yang paling rapat, yang paling hampir. Ini dan lebih kurang lah kalau ikut inilah, bawah lah kalau ikut disuruh letak. Tapi tak payahlah tuan-tuan, kita tak perlu ambil risiko yang banyak. Kita letak saja di bawah ini. Nampak? Gentle punya tuan-tuan letak sini. Atas pada 100 tu sebab apa? Kat situ ada candle kapit dan insya-Allah sebab saya ni berani letak macam ni sebab saya confident lah. Ni confident Pak Abu. Area 100% sebab apa? Dia dah break area 100% dan insya-Allah saya confident dia akan sampai situ lagi, kita akan consolidate kat situ. So kita punya stop loss dia dekat area sini lah, saya elok-eloknya sekejap pastikan betul-betul sebelum kena. Okey, lebih kurang lah saya letak kat situ. Kalau zaman tuan-tuan nak letak bawah pada 100 ni pun lagi bagus sebab area letak bawah ni pun bagus. Tapi tak apa, saya letak sini sebab saya nak buat ratio dia dapat cantik sikit lah. Sebab saya ni jenis tak, kalau saya trade saya pakai pick dulu kan. So dekat sini saya buat solos juga lah. Okay tuan-tuan. So insyaAllah dia akan sampai ke level 1.618. Sebab apa? Okay, pertama dia dah break level FIBO 100%. Okay, kita faham Kalau dia break level FIBO 100%, maka dia akan sampai ke area atas tu lah. Itu kita faham lah kan. Selalunya kita faham dia akan jadi macam tu. Nombor dua, kita kena tengok kita tukar kepada garisan dan kita tengok support resistance. Okay. Alright. So, ini area yang dia akan patah balik tuan-tuan. Ini area memang dia akan patah balik. Dia akan cari area ni juga. Lambat lah dia akan sampai. Tunggu je. Dia akan sampai punya area ni. Dia akan cari. Area sini memang dia akan patah balik. Sama ada dia naik atas ni dia patah balik ke ataupun dia patah balik sekarang, kena lah stop loss kita kan. Tetapi insyaAllah tuan-tuan selalunya break 100% dia akan sampai atas lah. Kita confident dengan diri sendiri tu bagus. Okay. Okay. Tapi insyaAllah tuan-tuan. Kalau dia sampai sini insyaAllah dia akan cari balik area sini sebab continue area sini. Dia akan bertukar balik area support dan support ini sangat-sangat kuat. Dan sangat-sangat valid. Okay. So di sini area tu tuan letak BE kena tuan-tuan. Dengan main orang tak ada BE. Nampak? Ini area yang kita kena letak BE pertama.
Area tuan-tuan nak kena letak BE yang kedua. Ini area sini. Ini kuat ni. Nampak? So, yang ni saya akan buang lah. Saya akan buang supaya kita tak keliru. Buang. Tinggal je area BE. Yang saya tandakan tu ialah area BE dia. Okay. First signal. USD JPY. Buy. Confidentnya kamu. Okey tuan-tuan. Kalau sama macam ni lah. Kalau setup tuan-tuan sama macam saya, tuan-tuan boleh ikut. Kalau tak sama, jangan ikut. Okay. Simple je. Alright. So, Tak sama yang ikut. simple je. Tak sama jangan ikut. Okay. So, okay. Saya akan buat. Dia semakin menaik. Kita buat macam ni. Kita buat pada atas kan. Kita buat bawah ke atas. Saya buat satu lagi pair supaya lah. Boleh lah. Okay. Alright. So, tuan-tuan. Untuk pair Euro JPY. Okay. Euro JPY tadi tuan-tuan tadi kita tengok Euro JPY ni macam mana kedudukan dia adalah okey JPY dengan Euro sebelah-sebelah yang tercorot. Euro JPY sebelah-sebelah tercorot. Maksudnya dia consolidate. Kita faham dia kan? Consolidate bermaksud dia akan bermain di area sini dahulu. Bila benda consolidate ni tuan-tuan boleh trade sebenarnya. Tetapi tuan-tuan mainlah ikut area yang paling dia ada teknik dia juga. Area consolidate ni dia ada teknik dia juga. Okey. Teknik dia, tuan-tuan tak perlulah tarik sampai sini. So, kita buat macam ni. Semua ada teknik sebenarnya. Lidik semua ada teknik. Kacau. Bankrupt pun macam surah ni. Okay. So, tuan-tuan tengok. Area 50% saja. So, area dia tuan-tuan nak main senang. Dia touch 50%, tuan-tuan sell. Dia touch area bawah ni 0%, tuan-tuan buy. Macam tu dia akan bermain dekat area sini saja. Itu lebih selamat. Rate yang selamat. Ini saya tak mau bagi signal lah. Sebab ini tak apa nak comel. Tapi ni rate yang paling selamat macam tu lah. Tuan-tuan nak pastikan selamat, ya dia test antara salah satu ni lah. Macam tu lah. Dia test atas, tuan-tuan sell. Sell dan DP tuan-tuan di tengah-tengah. Contoh sini kan. Dia sell. Tuan sell. DP tuan-tuan di tengah-tengah mana? Di antara ni lah. Di antara tengah ni. Ini dia idea lah. Kalau untuk sideway punya keadaan, dia pula keadaan dia. Idea lah. Ni just idea sahaja. Ni kan signal lah. Saya tahu lagi. Okey, saya bagi satu lagi sebab tadi tak ada signal. Kita bagi CAD CHF. Okey, CAD CHF. Macam mana? CAD paling kuat. CHF paling tercorot. Nampak Bila kita nampak keadaan tadi kita tengok kat Finbiz kan. CAD CHF. CAD paling kuat. CHF tercorot. Okey. Adakah kedudukan tu masih kekal sampai sekarang? Kita kena faham lah. Kalau ikut Finbiz memang betul lah. Dia lagi kuat. Dia masih kuat sampai sekarang. Dan dia paling kuat apa sebenarnya? Dia lagi kuat pada USD. CAD ni. Okey. So, bila keadaan macam ni, agak berisiko jugalah. Sebab apa saya kata berisiko? Sebab tuan-tuan tengok berapa kali rejection dia tendang. Pak. Dan yang bagus dia kalau dia boleh break ni, insyaAllah dia akan sampai kat sana. Sebab ini ada beberapa resisten yang sangat kuat. Di mana resisten ini berada pada area high volume area yang sangat-sangat banyak kali dah ni. Banyak kali dah. Okay, tetapi kalau ikut film CAD tu sangat-sangatlah kuat. CHF sangatlah lemah. Okey, bila jadi keadaan macam ini, macam mana tuan-tuan nak buat? Adalah simple sahaja. Ini saya bagi panduan. Saya bagi panduan. Okey. Alright, tuan-tuan lihat kita ambil sini, kita buat tibu dia. Alright. Ini adalah level 100%. Okey, simple sahaja. Pastikan, ini saya nak cakap sikit, pastikan tuan-tuan sekarang ni better cari setup buy. Sebab apa? Sebab CAD sangat kuat dan CHF sangat lemah. Dan saya yakin insya-Allah sekiranya dia boleh break level 100%, level ni lah, saya nak bagi signal tapi pastikan dia break level tu. Okey. Tuan-tuan boleh letak, nampaklah tuan-tuan, boleh sampai ke area sini tuan-tuan sebenarnya. Boleh sampai tuan-tuan. Boleh sampai tak kita tukar pada line saya nak tengok. InsyaAllah tuan-tuan, area sini semua boleh sampai tuan-tuan. Ambil yang paling selamat lah. Ambil paling selamat lah. Ini paling kuat lah. Ini sampai. Ini boleh, ini pun boleh. Boleh buat dua area lah tuan-tuan, boleh buat BE Ini pun boleh. Ini area yang kuat. Ni pun boleh sampai. Okay, ini memang kuat sekarang tuan-tuan. Memang kuat. Tapi tuan-tuan kena pastikan dia break area ni. Saya buat red zone warna merah. Break area ni insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buy. Pastikan break area 100%. Boleh tuan-tuan InsyaAllah saya tulis sikit. %. Okey. Buy terus.
Baik, terus kita lepas candle. Lama tak tulis Ibrahim. Betul. Terus. Okey, ini dia punya clue dia tuan-tuan. Tuan-tuan dapat dia break 100%. Lepas candle close dia break dengan candle buy. Fresh up layer tu kan. Ya, Jarang fresh up layer. jarang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni pastikan dia break ini tuan-tuan buy terus sampai ke kawasan sini 1.68 ni buat BE je tuan-tuan. BE je. Ni area BE ya tuan-tuan. Itu dia. Boleh ikut tipu yang terang tu lah. Boleh fresh memang. Itu Baik, kita carilah pada malam ni. bukan kita cari di manakah pergi cikgu Hafiz. Itu dia. Okey tuan-tuan, lagi sekali saya nak ingatkan tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada setup yang sama dengan kami berdua, tuan-tuan boleh ikut. Kalau tak sama jangan ikut tuan-tuan. Betul. Itu ni just idea tuan-tuan, idea apa yang kami create, kami share. Sama tuan-tuan ikut, tak sama tuan-tuan ikut apa yang lebih baik. Okey? Sama Kami tak tuan baik. ikutlah yang mana tuan rasa. Kami tak power pun tuan-tuan, cuma kami boleh lah orang kata bagi idea sikit. Betul. Itu. Kita ada power lah, tapi insya-Allah kita boleh bantulah tuan-tuan untuk tengok apa analisa dengan ilmu yang kami ada ni lah. Boleh insya-Allah. Okey, sekarang bagi saya share pula. Oh, sorry sebenarnya. Okey. Terima kasih. Jadi seterusnya kita akan ambil kita akan scan pair yang mungkin ada setup. Cuma hari ni saya nak share satu setup dengan Fibonacci expansion kalau ada setup insyaAllah. Ada fair ni yang saya layang ni guys. Oh, saya bagi stop loss tau. Satu baru naik kan? Alamak, Baru naik. Saya tahu aduh. kena sikit tu lah Allah. Aduh, naik Mak Karim. Patut kena bawah sikit Tak apa, dia betul sebab kita trade ni. Kita boleh entry balik kan sebenarnya kalau kita nampak candle buy. Mungkin tadi saya entry dekat atas, saya nampak candle buy kat atas ni. Saya entry ni next time, kita turun balik. Cover balik counter balik. Nanti kita akan counter balik dah kalau tuan-tuan nampak ADCD ni. Ada satu candle bullish lagi 4 jam. Lagi 3 jam. Kalau candle bullish kat sini dia akan satu rejection kuat di kawasan support. Sebab ni kan support bukan kala-kala kan teman-teman. Support saya tengok di weekly pula. Ada 1 2. Test yang kedua biasanya dia akan patah balik. Ni grafik ni. Biasanya grafik ni dia akan test 5%, lepas tu biasanya dia balik. Macam ni dia test yang grafik balik. Tapi itulah macam mana kita akan cuba cari. Tengok baru naik ni geram tu kan. Tak apa. Okey, baik, kita akan tengok pada candle. Okey, ni saya tak pada candle yang cantik di H4. So dengan saya tak pada candle ni saya akan share satu teknik, itu share teknik menggunakan teknik teknik Fibonacci expansion. So teknik Fibonacci expansion ni dia lebih kepada dia candle yang berada di dalam ni. Dan ini satu candle bullish. So candle bullish biasanya dia berlaku testing dan kita akan cuba cari bullish punya pattern. Okay, pada candle adalah satu setup yang mana tuan-tuan kena cari di time frame yang besar H4 digalakkan dan di dalamnya minimum ada 3 candle termasuk ni. Okay, tuan-tuan tanda di trading view, tengok setting dia. Okay, kita ambil negatif 0.5, kita ambil stop loss 0.5, positif 0.5 adalah kita punya entry. TP pertama 1.5 kabut. Okay, yang entry saya biasa lagi aku. TP pertama warna hijau, TP kedua saya warna hijau. So line dia nampak macam tu. Okay, saya tak ada sebelah kanan. Ini saya visibility mana-mana. Itu saya. Boleh. Okay, macam ni lah lebih kurang. So entry kita, lah ni sebenarnya boleh entry je kan. Kalau tak rasa ni sebenarnya setup ni adalah buy stop. Boleh entry instant, kita letak buy stop di area sini 50% ni. So cara nak tarik ni kita first point adalah di kawasan shadow candle mother candle tu, yang kedua adalah di top of the candle mother candle,
Yang ketiga adalah retracement paling bawah yang berlaku sekarang ni. Dan yang next step adalah kita punya entry lah. Entry kita berwarna biru. So di sini adalah entry kita. Kita boleh nampak entry kita buy stop ni, buy stop 0.7 dan TP kita di TP pertama adalah 1.0746 dan TP kedua adalah 1.07 863. So ini kita akan tinggalkan insyaAllah kalau ada setup dia dah benar. Long position kita akan tanda di sini. Stop loss kita di sini, kita akan cuba target 1.5 ataupun 2. Ni best case position lah. Kalau best case, kalau tuan-tuan tengok dia pergi atas tu masuk terus stop BE sebab stop loss jauh. Ini kalau bukan H4 minus loss dalam 30 pip, 40 pip, tuan-tuan yang rasa boleh entry, dipersilakan. Kalau rasa takut, tak digalakkan. So, mana logik dia, kita cuba tengok mana candle yang sebelum ni, mana candle yang minimum dalam dia ada 3 candle, okay? Ni mana candle, teknik mana candle, ini mana candle yang tak jadi. Kita stop loss. Okay, nah dia okay, dalam ni mana candle yang cantik dah. Dia berlaku di kawasan support. Ini pun satu pada candle juga. Dia mungkin dia stop loss kalau kita tahu. Okay, dia retracement paling tinggi kat sini. Bila naik sini dia aktif lah tapi tak sampai TP pertama dia turun balik. Dia floating kat sini dia tak loss. Kalau kita untung balik kat sini kita boleh BE lah. Ini warna candle yang cantik setup. Tandakan warna candle pada bawah atas untuk buy setup lah. Kita stop yang rendah. Dan kita tengok kena sampai BE 25 lah. Ini setup yang kita sudah dapat pada malam ni. Dan ini adalah konsep kita lah. InsyaAllah kalau ada rezeki dia akan kena lah pada malam ni kan Sibat. Betul. Okay. Ini kita shadow panjang, ada bullish tu, bullish presence tu masih ada. Dan kemungkinan tu benar balik lah. Jadi tuan-tuan gulak dalam trading gulak trading kalau betul-betul kena ni dia akan jadi satu apa satu entry yang long term sebab kali ini dia perlu akan berlaku breakout dan ini dia akan buat new high. So new high ni kalau kita tengok ada logik dia kenapa di satu kita 25 tu. 25 ni adalah kita punya kawasan demand di weekly. Sorry, kawasan supply di weekly. So sampai dia mungkin boleh sampai sini tapi kita kena tunggu masa sikit. Dan kalau ikutkan momentum adalah bullish lah untuk dia jadi ni. Ini chapter jauh lah swing. Kita ada bullish. Tak je buy stop. Kalau kena bullish ni maksudnya rezeki tuan-tuan entry dia. Okay, nanti pun saya ambil satu segmen. Seterusnya saya buat satu pair lagi Faham boleh? Pukul 11 ni. Boleh, silakan. Silakan. So untuk pair-pair lain saya cuba scan untuk ada candle, mana candle. Ni tak cukup sifat lagi. Dan kita tengok minimum 3 okey lah. Macam ni dominant candle start ni. Ni dominant candle start. So kita buy. Kita sudah plan rendah. 1.5 dah kena. Kita mah TP 2 on the way. Dan kita ikutkan TP kedua ni adalah kawasan support yang dahsyat. Kawasan support sebelum ni dan sekali kawasan resistance. So insyaAllah satu kalau jadi dominant candle ni dia boleh kena. Misalnya dia kena TP 1. Dan H4 tak tetap lagi. F KGPY tak tetap lagi. ADSD bagi saya ni satu pattern bearish. Next area tu yang saya boleh jangkakan tu sampai dalam kawasan support 0.706. Dan ini kalau tuan-tuan perasan ini yang kita sebut ini satu grafik dan kita masih menunggu lagi 2 H4 candle untuk terbentuk. Sekiranya dia buat satu pembentukan H4 candle mungkin tuan-tuan boleh menggunakan teknik yang saya baru mention itu shadow ke shadow. Ini apa Fibonacci expansion dan shadow paling rendah TP punya entry kita di sini lah. Pastikan dia close dalam ni ada 3 candle.
Okey. Ini kita punya TP utama, TP kedua. Jadi USD tak ada setup lagi ni, cuma saya lebih berkongsi lah sebab saya nampak pada gender kat situ. Jadi ada setup, ADCD, baru nak naik, aduh pening kepala. Pening pula saya kasi tahu lah cara tarik tu, kena juga. Macam mana sebenarnya ada. Jet, ada kau saja. Lain macam tu. Ini kita dah kata tadi sebenarnya. Saya mana saya tahu lah tu. Goal apa ni? Peserta ni goal. Ini kan dia sudah reject trend line. Ini dia bagi peluang kedua. So peluang kedua kita instant sell terus ya, tak mau close dalam tu. So stop loss kita nipis yang risau tuan-tuan silap, kita boleh entry balik. Stop loss lagi nipis sebab kita expect candle sebelum ni dia masih buat fake up, dia masuk dalam balik. Dan seterusnya kita punya target dah di sini. Okay, kalau tuan-tuan lebih gemar menggunakan teknik breakout entry, tuan-tuan boleh menggunakan kat sini letak buy stop. Ini buy stop yang biru ni. Sebab apa buy stop? Buy stop sebab kita nak tunggu candle price ni betul-betul dia reject trend line ni. Dan bila dia reject, dia akan buat satu momentum bearish yang strong sampai ke area bawah. Okay, ini tipe utama. Kalau tuan-tuan buy stop, tipe kedua kita di bawah. Kalau dia betul buat buy stop, biasanya momentum dia sangat kuat. Okay, which one? Dia reject dah square. Dah cakap apa ni? Okay. Itu saja saya punya scan untuk saya malam ni yang saya boleh kongsi kepada tuan-tuan. Mungkin lepas ni saya akan pass ke C4F. Yang ada perkongsian untuk yang menarik untuk kita entry malam ni. Boleh. Terima kasih banyak C4S untuk idea. Okey, saya akan sharekan skrin saya pula. Okey. So tuan-tuan kita akan buat tuan-tuan AUD CHF. Dia benda yang orang kata apa? Berdekatan kita akan buat. Okay? Kita akan buat benda yang dalam keadaan naik lah kan. Kalau ada siapa yang nak pay apa-apa boleh tinggalkan di ruangan komen dan insyaAllah kita akan buat. InsyaAllah kita akan buat. Okay? Kita akan buat. Tuan-tuan kita akan buat insyaAllah. Okay, baik. Untuk AUD CHF, perkara pertama yang tuan-tuan kena pasti adalah AUD dengan CHF. AUD ni dia lawak jet sepatu. Ya, aduh. Ni mana tahu kot jet ambil kan. Jet ambil. Okay. So AUD kita tengok tadi dekat film kalau tuan-tuan ingat tadi kan, dia ada pada kekuatan nombor 3 yang terkuat dan CHF macam biasalah yang paling tercorot buat masa sekarang akan datang kita tak tahu. Jadi AUD CHF nampak gayanya macam memihak pada AUD lah kalau kita lihat di sini Finviz. Adakah benar? Soalan itu. Adakah benar? Okey, benar tak benar itu satu persoalan cik. Ayat sekarang Apa beliau? Aduh, okey. So tuan-tuan buatlah FIBO dah lalang kita dah cerita pasal FIBO, saya pun buat FIBO lah. Okey, so kita main satu jenis ya. Kalau kita cerita tentang FIBO lah. Okey, so bila berkaitan dengan FIBO macam ni, apa yang tuan-tuan dapat lihat adalah dia sekarang ni kan, dia betul dekat sini memang kita dapat tahu lah, kita baca tadi AUD memang kuatlah pada CHF sebab tu dia tendang naik. Okey. Dekat sini seronok tuan-tuan. Bila dia tendang tadi support entry memang dia akan sampai lah sebab sini high volume area. So bila high volume area ni dia berfikir 2 kali. Dia ni macam ni juga dia fikir boleh free ke tak gini atas ni macam itulah keadaan dia kan. Tapi kalau ikut sekarang punya Finviz kalau kita buka currency strength tu AUD masih lagi kuat daripada CHF lah. Itu satu panduan lah kan, bukan boleh jadikan sebagai 100% lah. Okey, jadi untuk keadaan macam ni tuan-tuan buka ke garisan line chart. Untuk macam ni buka line chart lah sebab macam saya combine support resistance kan. Jadi tuan-tuan area yang kita nak kena faham adalah area sini. Area kuat tuan-tuan, memang kuat. Sebab apa? Resistance ni memang betul-betul kuat. Memang sangat-sangat kuat. Bila saya kata kuat tu memang kuat lah resistance dia. Dan support di sini pun adalah support yang belum sempurna. Faham maksud saya? Support yang belum sempurna. Maksud kalau dia nak turun untuk ke sini jauh sikit lah. Dan kemungkinan besar untuk dia nak test balik adalah area sini lah.
area 100% lah kalau kita tengok tadi kan. Ni sebab kita buat line check, dia punya echo hilang lah, area sini lah. So ini adalah area yang dia akan cuba test balik akan datang. Sebab area ni support dia tak kuat. Bermaksud di sini kalau candle turun sampai sini, dia mesti akan sampai bawah ni. Macam tu lah. So jangan risau, dia mesti akan sampai bawah ni. Sebab support ni belum sempurna. Kecuali support ni akan sempurna sekiranya, saya buat bawah ni kan. Sekiranya, dia boleh break. Dia buat lekuk ni dan dia break area yang saya kata tadi. Area resistance ni ataupun area high volume area ni ke atas. Dan insyaAllah kalau dia patah balik, dia akan sampai ke sini. Sedikit knowledge lah saya share kan. Bukan saya pandai, saya berpengalaman lah. Tuan-tuan dia akan patah balik sampai situ. Okey, syarat dia mesti tu baru support ni akan jadi valid. Kalau tak, sekarang support ni je. Kalau dia turun kan, dia akan sampai bawah ni punya. Tapi kalau dia naik atas ni, bermaksud dia akan turun sampai sini. Faham tak maksud saya? Okey, so di sini pun sama keadaan dia. Sama keadaan dia. So bila dia dah break area sini tuan-tuan, dia bermain. So macam mana tuan-tuan nak tahu dia boleh pergi ke atas ke tak? So tuan-tuan tak boleh base daripada Fibo macam ni lah. Tuan-tuan boleh base pada Fibo macam ni. So Fibo sebagai tanda arah lah. Okey, so insya-Allah tuan-tuan, kalau dia boleh break sampai sini, okey, senang kita Fibo saya adjust, kita bubuh balik area 100% dekat situ. Lagi comel. Sebab apa? Sebab sekarang tu resistance itu valid. Nampak tak? Kita ambil yang paling valid, ambil paling tinggi sini. Alright, okey. Tuan-tuan boleh entry buy. Boleh sebenarnya sebab sekarang ni AUD lagi kuat pada CHF. Boleh entry buy. Okey, dan price tu dia akan bergerak sampai sini lah insya-Allah. Tuan-tuan boleh entry buy sekiranya dia bisa akan sampai sini. Okey, dan BE tuan-tuan, di sini area-area yang kita kena tandakan kalau nak dapat lebih jelas, kita kena ni pakai line chart lah. Sebab line chart ni kita dapat lekuk dekat mana kan. Kalau tak kita nak kena tengok apa ni orang ni, candle kapit tu. Candle kapit tu besar, so kita nak kena tengok area-area dia. Okey, so BE tuan-tuan ni kalau dia boleh break area 100% sini, BE tuan-tuan yang pertama adalah di area sini. Nampak kecil tetapi sungguh sempurna. Ayat tu. Okey, sini. Sini sangat sempurna. Dari sini. Okey, so kita jangan risau, dia mesti kena break area sini. Ni area ni maknanya kita punya BE saya buat color apa ni sebab ni. Okey, color biru lah. Sebab benda yang profit ni jangan letak merah. Tak biru. Okey tuan-tuan, dan ini insya-Allah dia akan sampai, tapi ini agak jauh lah, kita tak payah ambil jauh-jauh sangat. Okey, ambil lah area satu dan satu pun agak jauh juga. Saya bagi area yang comel dah. Antara ni, area sini dia akan sampai dulu. Jadi, insya-Allah tuan-tuan, syarat dia sama macam tadi. Saya nak kena tulis juga. Dia break level 100% ni, tuan-tuan boleh instant buy lah, itu saja. Break 100%. Instant buy. Itu je, saya boleh bagi clue. Tuan-tuan kena tunggu dia break. Dia break je tuan-tuan instant buy terus. Instant buy tuan-tuan. Sebab apa? Ini tokong kita. Dia break 100%, insya-Allah dia akan test kawasan test. Sebab apa? Atas ni resisten yang sangat-sangat kuat yang mana belum lagi test selepas candle ini terbentuk. Faham Jadi, Vivo ni saya buang. Sebab saya rasa Vivo ni bagi tuan-tuan nak pastikan area 100% lah. Tapi Vivo kalau saya buang tuan-tuan tak perasan pula 100% kat mana tak? Okay. Saya tanda lagi sekali lah tuan-tuan. Vivo ni saya tetap perasan area 100%. Alright, area 100%. Kita adjust betul-betul tuan-tuan area 100%. Jangan tersilap. Pastikan dia break area 100%. Baru kita instant buy. Okay. Alright, instant buy lah. Dari sini lah kita boleh tipi kan. Ni nanti puan. Okay. Inilah area sini. Okay. Macam itulah tuan-tuan. So untuk AUDCAD cukup sampai kan nak satu lagi? Cukup sampai ni. Alright. So terima kasih tuan-tuan untuk apa ni yang setia bersama kita Zipoeno. Ya. Jadi perkongsian kita hari ini untuk ada beberapa signal yang kita bagi entry dan ada beberapa signal yang kita suruh standby. Tuan-tuan jadikan dia sebagai satu panduan, mudah-mudahan membantu, apa yang kami berdua bagi ni membantu tuan-tuan dalam trading. Tetapi ingatlah tuan-tuan, hari Sabtu tak ada market close. So hati-hati entry hari ni boleh. Jumaat better elakkan lah sebenarnya. Jumaat ataupun Jumaat tu kalau nak entry pun close lah awal lah sebelum 12 dia tu dah. Agak untung tutup lah. Petang utama pun. Betul tuan-tuan, pergi Pantai Murid kena macam tu sudah lagi baik. Woi. Tepi dengan jalan kebun ke apa dengan tepi? Jalan kebun dah tak ada dah. Tak ada dah. Putih lah. Tak ada dah. Sekarang yang baru pergi Pantai Murid kan. Pergi dah players. Kena macam tu so tak ada lah. Setiap pada yang satu tuan-tuan. Okay. So pergi kena macam tu. Hari Jumaat tu relax. Hari Jumaat relax tuan-tuan. Hari Jumaat relax. Itu maksud dia terminator kata relax. Okey tuan-tuan, kami ni manusia biasa, banyak buat kesilapan. Sekiranya idea kami ni membantu tuan-tuan, tuan-tuan boleh ikut lah. Ya, betul. Sekadar idea, okey. So Sifai saya akhiri Yang baik ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifai ada ucapan apa tak? Tak ada apa, Sifai.
Okey, so yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami memohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum